Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam Jom Belajar Pengajian Perniagaan Semester Pertama bersama Cikgu Rizal bahagian ke-8. Untuk video kali ini, kita akan tengok pula jenis aktiviti perniagaan yang kedua iaitu perkongsian. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, diharapkan pelajar-pelajar dapat menyebut ciri-ciri perkongsian. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan cara penubuhan perniagaan perkongsian. Yang ketiga, pelajar dapat menyenaraikan butiran dalam perjanjian perkongsian. Yang keempat, pelajar dapat menyebut sebab-sebab perkongsian dibubarkan dan objektif yang terakhir ialah pelajar dapat menerangkan kelebihan dan kelemahan perkongsian. Pertama sekali, jom kita tengok apa itu perniagaan perkongsian. Perniagaan perkongsian merupakan sebuah perniagaan yang dibentuk oleh dua atau lebih individu bagi mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, restoran Ajain dan Alin. Ini merupakan jenis perniagaan perkongsian biasa. Klinik Safri dan Hamimah. Ini contoh perkongsian profesional. Jom kita tengok apakah ciri-ciri perniagaan perkongsian. Ini merupakan antara ciri-ciri yang ada pada perkongsian, iaitu dari sudut pemilik, modal, untung rugi, pengurusan, akta pembubaran, cukai dan juga liability. Dari sudut pemilik, bilangan ahli bagi perkongsian biasa, contoh macam kedai makan dan sebagainya, ialah 2 hingga 20 orang. Manakala bagi perkongsian profesional, contoh dalam bidang perubatan, peguam, bilangan ahlinya ialah 2 hingga maksimum 30 orang. Modal pula diperoleh daripada rakam kongsi, maknanya setiap rakam kongsi akan menyumbang modal. Dari sudut untung atau rugi dibahagikan mengikut perjanjian perkongsian. Sebagai contoh, bahagi ikut nisbah modal ataupun sama rata, tetapi takluk apa yang telah ada dalam perjanjian perkongsian. Dari sudut pengurusan pula, biasanya diuruskan oleh rakan kongsi aktif. Namun keputusan bersama. Maknanya perniagaan perkongsian biasanya akan diuruskan oleh rakan kongsi aktif. Sebagai contoh, kalau kata bilangan maksimum dia 30 orang, so ada rakan kongsi aktif ni yang akan menguruskan perniagaan tersebut. Diorang akan dibayar gaji lah. Tetapi segala keputusan perlu mendapatkan persetujuan daripada kesemua ahli rakan kongsi tersebut. Dari sudut akta, perkongsian ni tertakluk kepada Akta Perkongsian 1961. Dari sudut pembubaran pula, jika ahli rakan kongsi tersebut meninggal dunia, muflis, tidak siuman, so perniagaan akan dibubarkan ataupun mendapat persetujuan semua ahli untuk bubarkan perniagaan perkongsian tersebut. Dari sudut cukai, hanya dikenakan cukai individu sahaja, manakala cukai keuntungan tidak dikenakan. Dari sudut liability ialah tidak terhad. Sama macam nikah tunggal sebelum ni, liability tidak terhad ni bermakna tidak terhad terhadap modal yang dilaburkan sahaja. So harta peribadi milik rakan kongsi itu mungkin akan terlibat dalam proses pembayaran hutang-hutang. Seterusnya kita tengok pula langkah-langkah dalam menubuhkan perniagaan perkongsian. Berikut merupakan 5 langkah-langkah. Yang pertama, perlu daftar permohonan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Yang kedua, memohon carian nama dengan menggunakan borang PNA 42. Yang ketiga, pekongsi memohon pendaftaran perniagaan dengan menggunakan borang A dan memasukkan butiran-butiran yang berikut, iaitu nama dan alamat ahli rakan kongsi, nama dan jenis perniagaan yang dijalankan, tempoh perkongsian, sumbangan modal oleh setiap rakan kongsi, nisbah pembahagian untung dan rugi. Yang terakhir sekali ialah tanggungjawab dan kuasa setia rakan kongsi. Langkah yang keempat ialah pekongsi membayar yuran pendaftaran perniagaan. Dan yang kelima, pekongsi memperoleh sijil perakuan pendaftaran berandi dan perlu mempamerkan sijil tersebut di perniagaan. Berikut merupakan butiran perjanjian perkongsian ataupun perkara-perkara yang terkandung dalam perjanjian perkongsian. Antaranya, yang pertama, senarai nama rakan kongsi. Kalau kata dia merupakan perjanjian profesional 2 hingga 30 orang, so maknanya kesemua maklumat rakan kongsi itu kena disertakan.
Yang kedua, nisbah atau cara pembahagian untung rugi. Okey, sama ada ikut modal ataupun sama rata, dia kena tetapkan. Yang ketiga, modal yang disumbangkan oleh setiap rakan kongsi. Yang keempat, tempoh atau jangka hayat perkongsian. Yang kelima, gaji yang dibayar kepada rakan kongsi yang menguruskan perniagaan, iaitu rakan kongsi aktif tadi. Yang keenam, kuasa rakan kongsi. Yang ketujuh, nama perniagaan ataupun firma yang ditubuhkan. Yang kelapan, alamat perniagaan. Yang kesembilan, syarat membubarkan perkongsian. Yang kesepuluh, jumlah ahli rakan kongsi. Yang ke-11, faedah yang dikenakan ke atas ambilan. Yang ke-12, kadar faedah atas pinjaman yang diberikan oleh rakan kongsi. Yang ke-13, tanggungjawab setiap rakan kongsi. Dan yang terakhir sekali ialah jenis perniagaan yang dijalankan. Ini pula adalah sebab-sebab kenapa perniagaan perkongsian ini terberubah. Terberubah disebabkan oleh yang pertama, dipersetujui oleh semua rakan kongsi. Bermakna kesemua rakan kongsi sama ada 20 ataupun 30 orang tadi bersetuju untuk membubarkan perniagaan mereka. Yang kedua, atas penguatkuasaan undang-undang. Ini arahan daripada pihak kerajaan ataupun undang-undang yang menyuruh perniagaan tersebut ditutup ataupun dibubarkan. Yang ketiga, tempoh perjanjian perkongsian tamat. Maknanya jangka hayat yang telah ditetapkan itu telah tamat, maknanya perniagaan terbubar. Yang keempat, telah mencapai sesuatu tujuan penubuhan atau tamat sesuatu projek yang diusahakan. Ini contohnya macam contoh syarikat A dengan syarikat B ni. Untuk bekerjasama untuk menyiapkan satu projek dan sebagainya. So bila projek tersebut selesai, so perniagaan perkongsian tersebut akan terbubar. Yang kelima, apabila seorang ahli meninggal dunia, tidak siuman, hilang upaya ataupun muflis, perniagaan perkongsian akan terbubar. Ini pula kita tengok kelebihan dan juga kelemahan perniagaan perkongsian. Antara kelebihan perkongsian ni, yang pertama, mudah ditubuhkan kerana tiada syarat-syarat yang ketat. Senang je kita nak tubuhkan. Yang kedua, dapat mengumpul modal yang banyak kerana dapat disumbang oleh rakan kongsi. So modal tu lebih banyak berbanding dengan perniagaan milikan tunggal. Sebab bilangan rakan kongsi tu ramai. Yang ketiga, kemahiran dan kepakaran yang berlainan dapat digabungkan antara rakan kongsi supaya pengurusan perniagaan menjadi lebih baik. So dari sudut kemahiran dan kepakaran tu lebih banyak. Kalau nak ikutkan dengan milikan tunggal, sebab dia seorang, so limited. Tapi perkongsian ni kita ada 20 orang, so pelbagai kemahiran dan juga kepakaran yang kita boleh gabungkan sekali dalam menjalankan kita punya perniagaan. Yang keempat, risiko perniagaan ini boleh disebarkan antara rakan kongsi. So antara risiko-risikonya seperti kerugian. Sebab ni kita tak tangguhlah rugi itu seorang-seorang, tapi kita boleh sebarkan kepada keseluruhan rakan kongsi yang ada. Yang kelima, boleh menjalankan pengkhususan kerja oleh rakan kongsi. Khususan kerja tu senang sikit lah. So si A ni buat ni, si B buat, si C ni dia ada kerja dia. Dan yang terakhir sekali, tidak perlu membayar cukai keuntungan perniagaan. Sebaliknya hanya dikenakan cukai pendapatan persendirian sahaja. So kalau kata perniagaan perkongsian dapat untung yang banyak, so dia tidak dikenakan cukai keuntungan, tapi hanya dikenakan cukai individu sahaja. Seterusnya kelemahan perkongsian. Yang pertama, tanggungan liability tidak terhad. Ini maksudnya sekiranya perniagaan mengalami kerugian, harta peribadi milik pemilik akan terlibat sama dalam proses pembayaran balik hutang-hutang tersebut. Yang kedua, jangka hayat perniagaan adalah pendek. Ini bermakna jika salah seorang tu meninggal, muflis atau sebagainya, seperti yang kita dah tengok dalam syarat-syarat pembubaran tadi, so bermakna perniagaan perkongsian akan terbubar. Yang ketiga, perlu mendapat persetujuan semua rakan kongsi untuk bertindak sesuatu atau membuat keputusan perniagaan. Ini antara kelemahan je dah. So maknanya kita tak boleh nak decide keputusan seorang-seorang. Seperti milikan tunggal. So kita perlu dapatkan keputusan daripada keseluruhan rakan kongsi yang ada. Yang keempat, sebarang penambahan modal perniagaan itu adalah bergantung kepada keupayaan kewangan rakan kongsi. So maknanya kita kena bertanyakanlah kepada rakan kongsi tentang penambah.
penambahan modal dan sebagainya. Yang kelima, konflik mungkin akan berlaku. Ini confirm lah. Maknanya kalau kita kerja lebih daripada seorang, okey, ada yang maksimum 30, ada yang maksimum 20. So, macam-macam perangai ada. So, konflik itu akan mudah berlaku dalam perkongsian. Dan yang terakhir sekali, semua maklumat perniagaan tidak dapat dirahsiakan daripada pengetahuan rakan kongsi. So, maklumat-maklumat tersebut perlu diketahui oleh setiap rakan kongsi tersebut. So, maknanya dia tak sulit. Okay? So, setiap rakan kongsi berhak mengetahui apa maklumat-maklumat yang ada dalam perniagaan tersebut. Okey, itu sahaja perkongsian untuk video yang ke-8 berkaitan dengan entiti perniagaan perkongsian. Kita akan sambung lagi pada bahagian seterusnya, iaitu entiti perniagaan yang lain pula. Okey, so terima kasih dan jangan lupa share, like dan juga subscribe channel Cikgu.